Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama berkuliah. Ada yang komen kata video saya hijau pada hari ini. Mungkinlah saya dah jadi avatar pada hari ini. Jadi hijau. Sekejap. Syekh Amrul macam mana? Tak apalah, kita kuliah dulu. Yang penting bukan muka saya. Yang penting tuan-tuan boleh dengar suara saya, boleh faham apa yang saya nak sampaikan, itu lebih utama lah bagi saya. Baik, kita sambung balik kuliah Riyadhus Salihin kita, yang mana kita terpaksa cuti pada hari Selasa itu disebabkan saya dalam perjalanan daripada Kelantan pergi ke Kuala Lumpur, menyebabkan saya tak sempat nak sampai ke tempat kuliah ataupun ke hotel sebelum tempoh yang ditetapkan, iaitu pukul 9. Jadi insya-Allah hari ini kita nak sambung balik. Kita masih lagi dalam bab yang sama, iaitu bab yang ke-56, bab fadlil ju' wa khushunatil 'aish. Bab pada membicarakan berkenaan dengan kelebihan belapa dan kelebihan menjalani kehidupan yang sukar. Jadi insya-Allah hari ini kita nak sambung hadis ke-31 dalam bab ini dan hadis yang ke-521 daripada keseluruhan kitab ini, ya. Baik, kita tengok kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Abu Talhah li Ummi Sulaim qad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan a'rifu fihi al-ju'. Hadis ni agak sedikit panjang sebab Imam Nawawi bawa beberapa riwayat. Saya baca sikit, saya terjemahkan, kemudian kita ambil faedah daripada hadis ni, ya. Baik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Abu Talhah li Ummi Sulaim. Abu Talhah berkata kepada Ummi Sulaim. Ini kira kisah anak beranak lah ni, yang mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu merupakan anak kepada Ummu Sulaim. Ketika mana Ummu Sulaim mendapat tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, dan ketika itu Ummu Sulaim ni kagum dengan Nabi SAW. Lalu dia pun bawa Anas, yang pada ketika itu Anas merupakan anak kecil. Dia kata, hadza ghulaim yakhdimuk. Wahai Rasulullah, ini adalah anak kecil yang boleh untuk berkhidmat untukmu. Jadi Anas pun duduklah dengan Nabi SAW. Abu Talhah ni siapa pula? Abu Talhah merupakan ayah tiri kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa maksud ayah tiri? Maksudnya dia bukan ayah sebenar. Dia merupakan suami yang dinikahi oleh Ummu Sulaim, ataupun yang dinikahi oleh Ummu Sulaim setelah daripada suami sebenar ataupun suami pertama Ummu Sulaim, iaitulah Malik bin Nadar, tidak menerima Islam dan membawa diri ke Syam. Ummu Sulaim ni bila dia masuk Islam, suami dia tak nak terima Islam. Jadi dia pun membawa diri, pergi lari keluar daripada Madinah, pergi ke Syam dan mati di sana. Jadi Anas radhiyallahu anhu ni bapa dia memang tak jaga dia lah. Jadi Ummu Sulaim ni janda lah.
Janda hidup dalam keadaan janda. Tak lama lepas tu, Abu Talhah datang meminang Ummu Sulaim. Ni awal-awal sewaktu saya ingat sebelum hijrah lagi pun. Sebab Ummu Sulaim ni pernah mensyaratkan kepada Abu Talhah. Ketika mana Abu Talhah pinang dia, Ummu Sulaim kata, "Mithluka la yurad." Wahai Abu Talhah, orang seperti kamu ni taklah ditolak pinangan dia. Maksudnya nak kata, orang seperti kamu ni biasanya pinangan tu taklah di-reject terus. Maksudnya Abu Talhah ni diterimalah. Tapi dia kata, "Fa innaka rajulun musyrik." Sesungguhnya engkau adalah lelaki yang tidak beriman. Kau lelaki yang tak, orang kata apa, tak menyembah Allah semata-mata. Kau pergi sembah benda-benda yang pelik. Pergi sembah benda-benda selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ummu Sulaim mensyaratkan supaya Abu Talhah ni terima Islam. Lalu dia pun menerima Islam. Dan Abu Talhah ni, tuan-tuan, dia Ansari, dia daripada puak Khazraj, dan dia pun terima Islam. Jadi nak bagi tahu, kadang-kadang Islam disebabkan oleh pernikahan ni membuka jalan kebaikan. Walaupun pada awalnya mungkin dia tak terfikir pun nak masuk Islam, disebabkan dia nak nikah, maka dia bersungguh mempelajari agama bakal isterinya, lalu dia masuk Islam, dan akhirnya Islam itu merupakan Islam yang baik. Jadi Abu Talhah pun terima Islam, dan dia ni merupakan salah seorang daripada pemimpin yang dilantik ketika malam perjanjian Al-Aqabah. Apa itu perjanjian Al-Aqabah? Dalam kuliah yang lepas telah pun saya ceritakan. Dalam kuliah-kuliah yang lepas, saya telah pun ceritakan bagaimana Nabi SAW dan para sahabat sebelum daripada hijrah, mereka berjanji untuk mempertahankan Nabi SAW ketika mana Nabi itu berdepan dengan bahaya. Mereka berjanji dengan Nabi SAW nak mempertahankan Nabi SAW walaupun terpaksa dalam keadaan mereka mengkorbankan diri mereka. Mereka berjanji kepada Nabi SAW, mereka akan pertahankan Nabi seperti mana mereka mempertahankan diri mereka, anak mereka dan isteri mereka. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kira kisah ni kisah anak beranak. Abu Talhah merupakan suami kepada Ummu Sulaim. Anas bin Malik merupakan anak kepada Ummu Sulaim. Jadi anak beranak dengan bapa tiri. Jadi dia kata apa? Dia kata, qala Abu Talhah li Ummi Sulaim. Suami kepada Ummu Sulaim ni, dia kata kepada isteri dia, Ummu Sulaim, dia kata apa? Qad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan. Dia kata, Abu Talhah ni, orang dia tu orang yang kira bagi saya lah, kalau hari ni kita kata orang yang prihatin. Kerana Abu Talhah ni dia terkenal dengan satu sifat pemurah. Abu Talhah ni merupakan seorang yang mempunyai sifat yang pemurah. Yang mana dia ni, bila dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sukar, ada rasa, orang kata apa, lemah suara Nabi tu, dia tahu. Dia terus mengadu. Dia terus bagi tahu kepada isterinya Ummu Sulaim. Dia kata, saya telah mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang lemah. A'rifu fihi al-ju'. Yang mana aku tahu dia ni ada lemah disebabkan oleh kerana lapar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu lapar yang teramat sangat, sehingga kan suara Nabi tu berubah jadi lemah. Maksudnya bukan lapar biasa-biasa ni. Kita kadang-kadang kita sebut kat kawan kita lapar, kawan kita tengok kita suara pun sama lagi, ceria pun sama, cuma terasa lapar sikit. Tapi keadaan yang Nabi sedang alami ni, lapar yang teramat sangat. Lapar yang betul-betul ya, bukan main-main punya lapar. Jadi bila berlaku keadaan seperti itu, Abu Talhah pun dia bagi tahu dekat Ummu Sulaim, dia kata, aku tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada sedikit perasaan lapar, rasa lapar. Fahal indaki min syai'?
ada tak sesuatu di sisi kamu, yakni ada tak makanan yang boleh kita nak jamu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya dia ni prihatin. Sebab Abu Talhah ni memang terkenal, tuan-tuan. Orang yang prihatin, orang yang pemurah. Sehingga kan dalam hadis ada diceritakan kisah Abu Talhah ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan dapat mencapai kebaikan sehingga kamu menginfakkan daripada apa yang kamu suka. Dalam dunia ni apa saja harta yang kita suka, sebahagiannya keluarkanlah untuk infak fisabilillah. Maka pada ketika itu juga Abu Talhah menginfakkan telaga dia yang memberikan sumber air di Madinah. Kita tahu kan, bumi Madinah ni merupakan bumi yang kontang, tapi dia orang kata apa, infakkan telaga tu kepada agama untuk kegunaan orang ramai. Jadi Abu Talhah ni dia memang terkenal sebagai seorang yang pemurah. Jadi dia ni prihatin lah orang dia. Maka dia kata, ada tak sesuatu yang ada di sisi kamu, wahai isteriku, untuk kita beri makan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka apa kata Ummu Sulaim? Dia kata, na'am. Dia kata, ada. Fa akhrajat aqrasan min sya'ir. Maka Ummu Sulaim pun mengeluarkan beberapa kepingan roti yang diperbuat daripada gandum. Summa akhadat khimaran laha. Kemudian Ummu Sulaim pun ambil tudung yang menutup kepalanya. Dia ambil tudung dia yang tutup kepala, sehelai tudung. Falaffatil khubza bi ba'dih. Sebahagian daripada tudung yang dia ambil itu, dia balut roti tersebut. Summa datsathu tahta thawbi waraddatni bi ba'dih. Kemudian dia masukkan di bawah baju aku. Yakni di bawah baju orang kata apa? Di bawah baju Anas bin Malik, waraddatni bi ba'dih. Lalu dia kembalikan sebahagian tudung yang lain kepadaku. Maksudnya dia balut roti itu supaya orang tak nampak. Letak bawah baju Anas. Kan dia keluarkan sebahagian yang lain bagi pada Anas. Summa arsalatni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Sulaim pun menghantar aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabtu bihi. Dia kata, lalu aku pun pergi bawa roti tersebut. Fawajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid wa ma'ahu nas. Lalu aku pun dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam masjid dan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni manusia. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab syarah hadis, dikatakan masjid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ni bukanlah Masjid Nabawi. Kerana Masjid Nabawi berada di tempat lain. Waktu ni waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang, orang kata, korek khandak bersama dengan para sahabat. Sahabat pun lapar, Nabi SAW pun lapar. Bukan hanya lapar, tetapi juga penat. Dan bukan saja lapar, tapi juga penat, yang mana kesemuanya berada dalam keadaan, bukan semualah, sebahagiannya berada dalam keadaan, kita kata, mengikat perut. Kita kata mengikat perut. Okey. Jadi dia pun hantar dekat masjid. Masjid mana? Masjid tempat salat ketika mana orang Quraisy sedang mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq. Okey. Faqumtu alaihim. Lalu Anas kata, aku pun berdirilah pada mereka ni. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsalaka Abu Talhah. Lalu aku pun bila berdiri dekat mereka, Nabi tanyalah pada aku, adakah Abu Talhah yang menghantar kamu kemari? Faqultu na'am. Aku mengatakan ya. Faqala ali ta'am. Maka Nabi SAW mengatakan, adakah untuk makan? So Nabi SAW ni mungkin dia kenal sahabat dia yang bernama Abu Talhah ni.
Dia tahu sifat Abu Talhah ni memang prihatin, memang pemurah. Jadi dia tanya siap-siap. Dia kata, Abu Talhah ke yang hantar kamu ni, wahai Anas? Dia kata, ya. Jadi kalau ya, adakah dia hantar untuk, orang kata apa, untuk bagi makan? Kan? Jadi dia kata, na'am. Dia kata, ya. Kan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumu. Lalu Nabi SAW kata, bangkit semua. Wahai sahabat semua, bangkit. Fantalaqu wantalaqtu baina aydihim. Lalu mereka pun beredar. Aku pun beredar di hadapan mereka. Hatta ji'tu Abu Talhah. Sehingga aku pun datang kepada Abu Talhah. Fa akhbartuhu. Lalu aku pun mengkhabarkan kepada Abu Talhah. Lalu Abu Talhah, faqala Abu Talhah. Abu Talhah kata apa? Ya Umma Sulaim. Wahai Ummu Sulaim. Qad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Kan? Nah, Abu Talhah dia panggil isteri dia apa? Ummu Sulaim. Wahai ibu kepada Sulaim. Benda ni dulu ada. Benda ni dulu ada dalam masyarakat kita. Maknya, bapaknya kan. Benda tu ada jugalah dalam masyarakat Arab. Ya, dia kata, ya Ummu Sulaim. Ya Umma Sulaim. Wahai ibu Sulaim. Qad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Nabi SAW datang bersama dengan manusia. Nabi datang membawa manusia. Walaysa indana ma nut'imuhum. Dan di sisi kita tak ada benda yang kita nak bagi dia orang makan dengan cukup ni. Faqalat Allahu wa rasuluhu a'lam. Tengok Ummu Sulaim kata apa? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Keyakinan Ummu Sulaim kepada Nabi SAW itu tinggi. Keimanan Ummu Sulaim kepada Nabi itu sangat-sangat penuh pada ketika ini. Sebab dia tahu bila Nabi SAW yang bawa para sahabat, kan, lalu dah tentulah Nabi lebih tahu tentang masalah ni. Sebab Ummu Sulaim dah buat dah cara supaya Nabi SAW tak bagi tahu ramai-ramai. Dia dah sembunyikan roti tu dalam Anas punya baju. Tapi Nabi SAW tetap minta sahabat untuk hadir juga. Ramai-ramai ke rumah Abu Talhah dan juga Ummu Sulaim. Jadi dah Abu Talhah tu adalah, orang kata apa, ketakutan sikit. Kan Abu Talhah tu dia macam gerun sikit lah. Ramai sangat ni. Makanan kita mana cukup. Maksudnya dia orang ni bukanlah orang yang ada simpan makanan banyak kat rumah. Dia terkejut. Dia takut. Tapi Ummu Sulaim tenangkan Abu Talhah. Dia kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baik. Fantalaqa Abu Talhah hatta laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah pun beredar. Lalu dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud beredar daripada Ummu Sulaim ni, dia pun pergi bertemu dengan Rasulullah SAW yang dah sampai kat rumah dia. Fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu hatta dakhala. Rasulullah SAW pun bersama dengan Abu Talhah ni masuk ke dalam rumah. Faqala Rasulullah SAW, halummi ma indaki ya Ummi Sulaim. Nabi pun panggil Ummu Sulaim, mari sini, kata Nabi. Halummi, kan, mari sini. Dia kata, ma indaki ya Umma Sulaim. Apa yang ada di sisi kamu, wahai Ummu Sulaim? Fa'atat bidzalikal khubz fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bawa. Bila Nabi panggil dia, Nabi kata, apa yang ada di sisi kamu? Kan, bawa apa yang ada. Maka Ummu Sulaim pun datang bawa roti. Fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafutta wa asarat alaihi Ummu Sulaim ukkah fa'adamathu. Maka Nabi SAW pun perintahkan Ummu Sulaim ni untuk tuangkan ukah. Untuk tuangkan, orang kata apa, bekas supaya dapat buat cicahan. Kata lauk untuk roti tersebut. Ya, baik. Kemudian, summa qala fihi Rasulullah SAW ma sya'allahu ayyaqul. Kemudian Nabi ada membaca sesuatu. Dengan izin Allah, Nabi baca apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Summa qala i'zan li'asyarah. Kemudian Nabi kata, bawa masuk 10 orang. Fa'adhina lahum fa'akalu summa kharaju.
Lalu yang 10 orang masuk, mereka makan, kemudian mereka keluar. Fa'akalu hatta syabi'u. Mereka makan sehingga mereka kenyang. Thumma kharaju. Kemudian mereka pun keluar. Thumma qala i'dhan li'asyarah. Kemudian Nabi kata, izinkan untuk 10 orang lagi. Fa'adhina lahum fa'akalu thumma kharaju. Lalu diizinkan 10 orang lagi masuk. Mereka pun makan, kemudian mereka keluar. Thumma qala i'dhan li'asyarah. Kemudian Nabi SAW kata, izinkan lagi 10. Hatta akala al-qawmu kulluhum wa syabi'u. Jadi bila dah masuk 10, makan, keluar. Masuk 10, makan, keluar. Semua pakat makan belaka dan semua pakat kenyang. Wal qawmu sab'una rajulan aw thamanun. Yang ada, yang hadir di rumah Abu Talhah dan Ummu Sulaim pada waktu itu sekitar 70 ataupun 80 orang. 70 ataupun 80 orang yang lapar, yang berada dalam keadaan perang, yang korek khandak. Tapi tuan-tuan, apa yang berlaku? Mukjizat turun. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada nabinya pada ketika ini disebabkan mereka berkorban untuk agama. Makanan yang sedikit cukup untuk 70 ke 80 orang. Hadis ni muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Nawawi bawakan riwayat yang kedua. Dia kata wa fi riwayatin fama zala yadkhulu 'asharatun wa yakhruju 'asharatun hatta lam yabqa minhum ahad illa dakhal. Sentiasa 10 orang masuk, 10 orang keluar. 10 orang masuk, 10 orang keluar. Hatta lam yabqa minhum ahad illa dakhal. Sehingga tak ada siapa pun yang tinggal, melainkan dia dah masuk ke rumah Abu Talhah. Fa'akala, lalu makan, hatta syabi', sehingga kenyang. Summa hayya'aha. Kemudian Nabi SAW pun kata apa? Hayya'aha ni, Nabi SAW pun himpunkan. Himpunkan makanan-makanan itu. Ya? Fa'idha hiya misluha hina akalu minha. Bila dikumpul-kumpul makanan itu yang berbaki itu, sama seperti mana makanan tersebut belum dimakan oleh tetamu tersebut. Ini mukjizat ni. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa'akalu 'asharatan. Mereka makan dalam keadaan 10 orang, 10 orang. Hatta fa'ala dhalika bi 80 rajula. Sehingga Nabi SAW lakukan dengan 80 orang. Lelaki yang lapar, yang dewasa. Summa akala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalik wa ahlul bait wa taraku syu'ra. Lepas dah selesai 80 ataupun 70 tadi makan, barulah Nabi makan, dan begitu jugalah ahli rumah tu makan, dan masih tinggal baki lagi. Dah Nabi makan sampai kenyang, dah ahli keluarga Ummu Sulaim dengan Abu Talhah makan kenyang, masih lagi tinggal baki. Wa fi riwayatin thumma afdalu ma balaghu jiranahum. Kemudian ada lagi baki, kan? Mereka berikan juga kepada jiran mereka. Wa fi riwayatin an Anas, dalam riwayat yang lain daripada Anas, qala ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu jalisan ma'a ashabihi wa qad 'asaba batnahu bi'asabah ataupun bi'isabah. Kata Anas, aku datang bertemu dengan Rasulullah SAW pada satu hari, dan aku dapati Nabi sedang duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya. Nabi sedang mengikat. Pada waktu tu Nabi sedang mengikat perutnya dengan ikatan. Maksudnya mungkin batu lah kot. Sebelum ni riwayat kita nampak batu. Faqultu li ba'di ashabihi. Aku pun berkata kepada sebahagian sahabatnya, lima asaba Rasulullah SAW batna. Kenapa Nabi ikat perut dia? Anas pada waktu ni budak-budak, mungkin dia tak faham. Dia tengok Nabi ikat perut tu nampak macam pelik sikit. Dia tanya pada sahabat Nabi yang lain, kenapa Nabi ikat perut? Kan? Kenapa Nabi ikat perut? Maka faqalu minal ju'. Sahabat yang lain kata disebabkan lapar. Fadhahabtu ila Abi Talhah wa huwa zawju Ummu Sulaim binti Milhan.
Lalu aku pun, kata Anas, aku pun pergi jumpa dengan Abu Talha, kan? Dan dia tu suami kepada Ummu Sulaim binti Milhan, suami kepada ibuku. Faqultu ya abatah, wahai ayahku, qad ra'aitu Rasulullah SAW asaba batnahu bi'isabah. Kan, aku melihat Rasulullah SAW mengikat perutnya dengan ikatan. Fasa'altu ba'da ashabih, aku pun bertanya sebahagian daripada sahabatnya. Faqalu minal ju', mereka kata disebabkan oleh kerana lapar. Fadakhala Abu Talha ala ummi, lalu Abu Talha pun masuk bertemu dengan ibuku. Faqala hal min syai', ada apa-apa makanan? Qala na'am, indi kisarum min khubzin wa tamarat. Aku adalah beberapa keping pecahan keping roti dan juga tamar-tamar. Fa in ja'ana Rasulullah SAW wahdahu ashba'na. Kalau Nabi datang seorang diri, kita boleh kenyangkan Nabi. Wa in ja'a akhar ma'ahu qalla anhum. Kalau orang lain datang sekali, yang ni boleh sikitlah, tak cukup. Barulah disebut hadis yang tadi yang kita bacakan. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang mana kalau kita tengok dalam hadis ni, kan, dia menunjukkan kepada kita beberapa perkara yang penting. Antaranya apa? Yang pertama, mukjizat Nabi SAW ini dah berlaku. Apa dia? Makanan yang sikit, yang Ummu Sulaim bagi tahu siap-siap. Kalau Nabi seorang datang, dia kenyang. Tapi kalau orang lain seorang datang, pun dah tak cukup dah. Pun dah tak cukup. Jadi, tak cukup tu masih lagi membuatkan makanan itu cukup, kerana yang berkuasa, yang mengenyangkan ini Allah. Yang berkuasa, yang memberikan keberkatan pada makanan ini adalah Allah. Jadi, kita perlu ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang keajaiban tu boleh berlaku. Keajaiban boleh berlaku pada orang yang bertakwa. Habis itu Ustaz kata mukjizat. Orang awam ada ke mukjizat? Tak ada, orang awam tak ada mukjizat. Orang awam ni Allah boleh bagi keberkatan lebih pada dia, yang dipanggil sebagai al-ma'unah, bantuan daripada Allah. Benda yang sikit, makan ramai-ramai, rasa cukup, kenyang belaka. Itu keberkatan. Dan mungkin itu ma'unah. Kalau orang tu orang saleh, Allah Ta'ala sayang, dia termasuk dalam bab karamah. Allah Ta'ala bagi kemuliaan pada dia. Jadi, karamah, ma'unah, kurnia yang Allah Ta'ala bagi kepada hambanya. Kalau karamah kepada hambanya yang dia sayang, kalau ma'unah kepada hamba biasa yang Allah Ta'ala nak bagi. Tapi ada satu lagi yang kadang-kadang kita kena ingat, berhati-hati pada diri kita, iaitulah istidraj. Apa itu istidraj? Kelebihan, kesenangan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang jahat, untuk dia tambah jahat. Allah memberikan istidraj kepada Fir'aun. Nikmat yang pelbagai, kekuasaan yang dahsyat Allah Ta'ala beri kepada Fir'aun. Untuk apa? Untuk dia tambah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Baik, itu yang pertama. Contoh yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istidraj kepada Dajjal. Walaupun ada sebahagian pengkaji-pengkaji moden yang cuba untuk meragui hadis Dajjal ni, sebab dia kata, pelik, dia kata takkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi kuasa yang begitu besar, kuasa yang begitu dahsyat kepada satu orang yang nak mengkafirkan manusia, satu orang yang nak buat kerosakan dalam dunia. Kita kata tak mustahil. Bahkan hadis telah menyebutnya. Habis itu kekuasaan yang Allah Ta'ala bagi pada dia tu termasuk dalam bab al-istidraj. Termasuk dalam bab istidraj. Jadi bila istidraj, kita nak kata apa? Istidraj, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi untuk orang tanpa sesat. Itu yang kedua. Contoh yang kedua lah. Kemudian kita pergi faedah yang kedua dalam hadis ni, selain daripada mukjizat, kita dapat melihat bagaimana pengorbanan sahabat yang begitu setia dengan Nabi SAW. Perjuangan ni tuan-tuan, nak bawa agama ni bukan satu perjuangan yang mudah. Perjuangan nak bawa kebenaran, perjuangan nak amar ma'ruf dan nahi munkar, nak sampaikan kepada orang yang ni yang Allah Ta'ala suruh, yang tu Allah Ta'ala larang, yang ni yang Nabi suruh, yang tu yang Nabi larang. Benda ni bukan mudah sebenarnya.
Walaupun di atas kertas, dalam percaturan kita nampak, benda ni Tuhan suruh kot, takkan tak boleh. Benda ni Nabi anjurkan kot, takkan tak boleh. Atas kertas nampak macam senang. Tetapi bila kita turun kepada masyarakat, kita bagi tahu benda yang benar, dan mungkin benda yang benar itu mengganggu kepentingan sebahagian pihak, maka kebenaran yang kita anggap mudah untuk diterima tu akan jadi sukar. Kesukaran tu bukan kesukaran untuk menyampaikan, tetapi kesukaran untuk apa yang kita sebut itu diterima oleh golongan pentaksub yang telah taksub kepada tokoh yang mempunyai kepentingan dalam isu itu. Sebagai contoh, tadi saya baru tulis satu artikel, ada seorang ustaz ni ditanya berkenaan dengan kerupuk leko yang diproses dengan perutnya dan juga darahnya. Maka dia kata, siapa makan kerupuk leko yang macam ni masuk neraka. Sebab kerupuk leko yang diproses dengan darahnya dan juga dengan perutnya adalah haram, dia kata. Saya tak ada masalah kalau dia nak sebut berkenaan dengan haram tu. Kerana sememangnya dalam mazhab Syafi'i melarang kita makan ikan, makan perut ikan dan juga darah yang mengalir yang ada pada ikan. Kerana mereka menganggap itu adalah najis. Itu mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Syafi'i ada pandangan yang kedua. Pandangan yang mengatakan perut ikan dan darah ikan adalah dimaafkan, adalah tidak najis. Sebab dia kata bangkai ikan pun tak najis, daging ikan tu pun tak najis, takkanlah perut ikan najis, takkanlah darah dia pun najis. Maka dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang kata najis, ada yang kata tak najis. Saya bukan nak fokus sebab tu. Kerana dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki, mereka mengatakan Hanafi dan juga Hambali, bukan Maliki. Hanafi dan juga Hambali, mereka mengatakan perut ikan tak najis. Kenapa perut ikan tak najis? Kerana daging ikan tu halal. Jadi perut dia tu halal lah. Kan? Jadi bila halal, maka boleh makan. Kalau tak lalu nak makan tu satu hal lah. Tapi kalau boleh makan, kalau orang kata apa, nak makan, boleh makan. Cuma, saya tulis sikit lah. Sebab saya tak apa setuju nak kata bila makan masuk neraka. Sebab apa bila makan saya tak setuju yang tu? Sebab seolah-olah kita dah hukum satu orang dengan satu perbuatan mutlak masuk neraka sebab benda ni. Kalau dia kata boleh membawa ke neraka tu okey. Kalau dia pegang pada pendapat yang haram lah. Tapi saya lebih cenderung pada pendapat yang kata perut ikan dan darah ikan yang ada di badan ikan tu tak najis. Kerana Nabi SAW membenarkan kita makan bukan hanya orang kata apa, Nabi SAW membenarkan kita makan daging ikan. Bangkai ikan, maksud ikan yang mati tanpa sembelih tu, kita boleh makan dagingnya. Jadi perut dia pun termasuklah. Kan? Panjanglah perbahasan tu. Cuma saya tak apa setuju bila sebut tentang masuk neraka tu. Kerana ia seolah-olah telah berikan satu hukum, buat ni masuk neraka. Patutnya kita boleh bawa ke neraka, itu okey. Kan? Kerana manusia ni kalau dia buat benda haram, kan? Kalau dia buat benda haram, confirm kena masuk neraka? Tak confirm. Itu semua tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kan dulu kita pernah bincang, siapa yang mati dalam keadaan dia banyak dosa, dia tak confirm masuk neraka. Tahtal masyiah, kalau dia iman, terpulang pada Allah. Insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh maafkan dia. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ambil tindakan kat dia. Terpulang pada Allah. Ada hamba-hamba yang berdosa banyak, tapi Allah Ta'ala ampunkan. Dengan kehendak Allah, dengan pilihan Allah, dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kita tak boleh nak confirm menerakakan orang atas satu dosa yang dia buat. Kerana mungkin dalam bab lain, dia ada pahala yang lain yang dia buat. Mungkin timbangan amalan dia lain. Dia mungkin masalah tang ni, tapi tang lain dia okey. Dia saleh. Kan? Jadi, kita tak boleh nak confirmkan neraka dalam bab ni pada seseorang yang melakukan dosa sedangkan dia beriman. Kita kata apa? Dia berada di bawah kehendak Allah. Tapi benda ni haram, boleh bawa pada neraka, tu okey. Itu yang pertama. Bila saya tulis, tuan-tuan, itu je niat saya. Tapi netizen ni, oleh kerana yang saya tulis ni berkenaan dengan tokoh besar,
kan ada pengikut yang ramai, mungkin jutaan orang duk follow dia, duk minat kat dia, saya kena bambu, kan saya kena kutuk, kena kritik, kononnya saya ni kempen makan tai. Cuba tuan-tuan bayang, kadang saya tak boleh nak brain. Dulu orang kata kita tak hormat mazhab, tapi hari ini saya tengok penyokong ustaz ni dah macam langsung tak hormat pada mazhab Hanafi, tak hormat pada Hambali, sedangkan mereka yang memfatwakan benda tu halal untuk dimakan. Bahkan tuan-tuan, kita bila beli kopok lekor tepi jalan ni, kita tanya ke kopok lekor ni campur dengan tai ke ataupun tak? Tak semua kita mampu nak tanya. Kadang-kadang ada kopok lekor yang kita tak tahu pun macam mana cara dia proses. Jadi kita juga kena bagi hukum, satu hukum bagi orang yang makan kopok lekor dalam keadaan dia tak tahu prosesnya macam mana. Halal untuk dia makan. Sebab benda yang dia tak tahu, asal ikan halal, sehingga dia buktikan sebaliknya. Tapi itulah kadang-kadang bila kita nak sebutkan kebenaran ni, kita kena berdepan dengan ketaksuban. Kita kena berdepan dengan ketaksuban melebihi daripada fakta. Atas kertas nampak punya senang. Atas kertas ni nampak punya senang. Nak sebut benda yang betul, nak sebut benda yang simple, sepatutnya setujulah. Kita tak setuju untuk menerakakan orang. Tapi manusia, tuan-tuan, kadang-kadang emosi lebih diutamakan daripada akal fikiran, daripada logika, daripada logik yang ada pada mereka. Ini benda yang menakutkan sebenarnya. Tapi, yalah, kita nak buat macam mana kan? Terpaksa terima jugalah. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiganya, tuan-tuan, tapi yang kedua ni penting, tuan-tuan, sebab para sahabat ni, dalam nak membawa kebenaran, mereka sanggup bersama dengan Nabi SAW. Walaupun perjuangan tu sukar, walaupun perjuangan tu susah, tapi mereka setia. Bahkan berjanji dengan Nabi SAW untuk mempertahankan Nabi SAW seperti mana mereka mempertahankan diri mereka ataupun anak mereka ataupun isteri mereka. Ini benda yang terpuji, benda yang terbukti, bukan saja terpuji, bahkan terbukti berlaku dalam sejarah Islam. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni juga kata Imam Nawawi. Dia kata apa? Fil hadis ma kana alaihi sahabah min al-i'tina' bi ahwali Rasulullah SAW. Dalam hadis ni dapat bukti pada kita bagaimana para sahabat begitu bersungguh dalam mengambil berat terhadap keadaan Nabi SAW. Dia tengok Nabi, dia tahu dah. Suara Nabi pun tahu dah. Dengar suara Nabi pun tahu dah Nabi ada lemah kerana lapar. Bukan kata sahabat yang besar, sahabat yang kecil pun. Tengok aja Nabi ikat perut, dah tahu dah. Pelik ni, kenapa Nabi ikat perut? Walaupun dia mungkin tak faham, dia kecil lagi. Tapi dia dah rasa pelik. Kenapa Nabi ikat perut? Tanya pada sahabat lain. Sahabat pun kata Nabi lapar. Dia balik ke rumah, bagi cadangan seorang budak yang belum lagi mencapai tahap dewasa, kan? Remaja lah kira. Anas ni remaja. Tengok Nabi ikat perut, terus bagi tahu dekat mak, terus bagi tahu dekat bapak. Tiri. Nabi ni dalam keadaan lapar. Tolong dia. Kita kadang-kadang anak kita yang remaja ni tak perasan pun nak tanya pasal orang. Kadang-kadang tak ambil berat pun. Berjayanya Ummu Sulaim dan Abu Talhah dalam mendidik Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka sebab itu dia kata apa? Wa fihi manqabatun li Ummi Sulaim. Wa dilalatun ala fiqhiha wa rujhani aqliha. Dalam hadis ini juga terdapat kelebihan, kemuliaan bagi Ummu Sulaim. Keimanan dia dahsyat, kan? Keimanan dia sangat dahsyat. Keyakinan dia dah Nabi bawa sahabat ramai. Nabi lebih tahu, Allah lebih tahu dan Nabi je lebih tahu. Terima je lah tetamu tu. Walaupun kita ada makanan yang sedikit, tawakal dia setelah dia berusaha. Dia dah usaha dah, sorok sikit bagi kat Nabi kan, supaya Nabi kenyang. Tapi Nabi bawa ramai-ramai. Dan Nabi SAW mementingkan persahabatan. Kan? Sebab itu Nabi bawa semua. Nabi kesian, takkan Nabi nak lepaskan diri dia seorang. Tapi berbeza dengan pemimpin-pemimpin pada hari ini, kemungkinan kalau ada apa-apa, lebihkan diri sendiri dulu. Rakyat tengah ikat perut, dia senang lena. Rakyat tengah ikat perut, dia pula pakai baju mahal-mahal. Umpamanya, saya tak menuduh siapa-siapa,
Tapi saya nak kita sama-sama berfikir. Sama ada kita rakyat ataupun sama ada kita pemimpin, kita kena sama-sama fikir. Tengok macam mana Nabi SAW menyantuni rakyatnya. Apabila Nabi menerima jemputan, Nabi bawa semua yang ada pada ketika itu untuk sama-sama rasa. Sikit pun sikit lah. Makan sama-sama. Ya, baik. Kemudian, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia kata di antara kelebihan juga hadis, di antara anjuran juga hadis ni ialah kelebihan bagi pemilik makanan dan keluarganya untuk makan selepas daripada tetamu selesai makan. Yang ni masyarakat Arab dok buat. Mereka akan benarkan dulu tetamu untuk makan. Mereka benarkan dulu tetamu untuk makan, lepas tetamu makan baru mereka makan. Sebab apa? Sebab takut tak cukup. Selesai semua, barulah mereka makan. Kalau tak cukup, tak makan lah. Ataupun cari makanan lain. Kecuali kalau tetamu insist. Kalau tetamu kira macam, orang kata apa? Insist ni apa dia? Menggesa ataupun kita kata pujuk sangat-sangat untuk tuan rumah makan sekali dengan dia. Mailah makan, mailah makan. Ini pernah berlaku kepada Salman Al-Farisi dan juga Abu Qatadah. Yang mana Abu Qatadah pada ketika itu didatangi oleh Salman sebagai tetamu dan Abu Qatadah jamu Salman. Salman kata, aku tak mau makan sehingga kau makan sekali. Barulah Abu Qatadah makan. Yang tu tak apa. Tapi seeloknya, biar tetamu makan dulu. Tapi kalau dia juga mari makan sekali, tak syok, orang tak makan, kita makanlah, tak ada hal. Ini hanya kelebihan dan adab saja, bukanlah satu kemestian. Okey, tengok apa kata Syekh Mustafa Bura dalam kitab dia Nuzhatul Muttaqin, nak bagi kita faham bab ni. Kita dah banyak dah ni. Kita dah duk baca lebih kurang dalam 31 hadis dalam bab ni. Bab kelebihan apa? Kelebihan menjalani kehidupan yang sukar. Dia kata apa? Dia kata mulahadhah. Nota penting. Perhatian dia kata. La budda lana min kalimatin. Semestinya untuk kami menyebutkan kalimah. Naquluha fi akhir babiz zuhdi. Untuk kita sebut di akhir bab zuhud ni. Wahiya anna al-Islam la yuharrimul mal. Sesungguhnya Islam ini tidak mengharamkan harta. Wala yamna'u minat tana'um bima khalaqallahu minat tayyibat. Dan Islam sekali-kali tidak melarang kita untuk mengambil nikmat dengan sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan daripada perkara-perkara yang baik. So jangan salah anggap. Jangan ingat bila zuhud ni, Allah larang kita ambil manfaat daripada benda yang sedap, daripada benda yang nikmat. Bukan. Bahkan dulu pernah, waktu saya belajar dulu, masak senior ni bila pergi, orang kata apa, usrah ke apa ke, masak sedap dah. Tapi dia pergi letak apa ni? Kacang hijau yang mentah ditawar tengah-tengah nasi. Alasan dia kata apa? Nak bagi tak sedap sikit, biar kamu ada, orang kata apa, ada usaha sikit untuk alihkan kacang hijau. Pertama, kacang hijau yang mentah ni orang tak makan, dia kerah. Pertama, menyusahkan orang. Yang kedua, membazir. Sebab kacang hijau tu akan dibuang nanti. Tapi ini sebahagian orang-orang yang beri latihan kepada usrah-usrah ni pun kadang-kadang dia tak pernah faham bab ni kan. Tapi itu zaman saya pun komplain juga lah masa tu. Cuma Islam tidak melarang kita. Ada nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita, kita boleh guna. Selagi mana tidak sampai kepada tahap takabur, selagi mana tidak sampai kepada tahap membazir, tak ada masalah. Kan? Baik. Kemudian, dia kata apa? Wa kaifa yaf'alu dhalika wa huwa ad-din alladhi qarrara anna Allah Ta'ala khalaqa kulla ma fi hadzal kaun li maslahatil insani wa naf'i. Macam mana pula Islam boleh haramkan benda-benda yang baik yang diciptakan oleh Allah, sedangkan dialah agama yang menetapkan sesungguhnya Allah mencipta semua benda dalam dunia ni. Limaslahatil insan, untuk kepentingan insan dan manfaat untuk insan. Lakin Allah Ta'ala khabirun bima tantawi alaihi nufusul ibad. Tetapi Allah lebih mengetahui dengan apa yang
terbuku dalam nafsu manusia yang mana adanya kecenderungan ilal israfi wat takatsuri bil amwal. Yang mana kecenderungan dalam jiwa manusia ni untuk membazir dan untuk berbangga-bangga, memperbanyakkan harta tu memang ada. Jadi sebab itu ada bab ni. Nak suruh kita, bila ada je kecenderungan tamak untuk membazir, kecenderungan untuk berbangga diri, kecenderungan untuk memperbanyakkan harta, so kena ingat benda ni. Harta anak pinak boleh melekakan kita. Sebab itu Allah Ta'ala pesan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sekali-kali harta kamu dan anak pinak kamu melekakan kamu daripada mengingati Allah. Ini benda yang kita kena ingat sentiasa. Fa'ala jazalika bitazhib. Lalu Islam merawat jiwa manusia yang cenderung kepada pembaziran, yang cenderung kepada memperbanyak-banyakkan harta, maka Islam rawat dia dengan zuhud. Suruh zuhud dalam dunia. Apa itu zuhud? Suruh zuhud ni maksudnya kamu banyak harta sekalipun, gunakan harta tu untuk akhirat kamu. Wat targhib bi'iradi anha wal iqbali 'ala al-akhirah wa tazawudi laha. Supaya kamu tak langsung betul-betul duk tengok dunia ni seolah-olah dunia ni langsung di baliknya tak ada apa-apa, sedangkan dunia ni hanya sementara. Di sebalik dunia ni ada akhirat. Islam suruh tengok akhirat tu. Harta yang banyak kamu ada, Islam tak suruh kamu buang dalam longkang. Islam tak suruh kamu bakar. Bahkan membazir adalah perkara yang dilarang oleh agama. Membuang harta pada tempat yang tak ada manfaat dilarang oleh agama. Dah tu agama suruh buat apa? Sebab kadang-kadang ada orang pening. Kata pening lah. Yang ni tak boleh, yang tu tak boleh. Bukan tak boleh. Tapi jangan tamak. Jangan membazir. Jangan fokus hanya pada dunia. Kerana harta yang ada dalam dunia ini, kamu boleh guna banyak cara. Kamu boleh guna banyak ruang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sempurna di akhirat nanti. So, gunakan dunia ni, gunakan nikmat dunia ni untuk kamu mendapat habuan akhirat. Untuk kamu menanam hasil-hasil yang lebih kekal untuk kamu bila kamu sampai ke negeri akhirat. Sebab Islam tak nak kita ni terlalu menumpu kepada dunia sampai lupa kepada sesuatu yang lebih kekal dan lama daripada dunia, iaitu akhirat. Liyahsula min wara'i dhalika al-i'tidal fi talabi dunya fala tahmilul mar'a 'ala al-wuqu'i fil ma'tham wa aklil haram. Dia kata supaya terhasil daripada sebalik semua itu al-i'tidal, liyahsula 'ala al-i'tidal, liyahsula al-i'tidal, supaya ada keseimbangan min talabid fi talabid dunya, ketika mana kita mencari dunia. Dunia kena cari. Tak ada siapa kata dunia tak penting. Dunia penting, kena cari. Kena ada kerja. Kena cari rezeki. Kena cari nafkah. Ada, perlu. Tapi kena ada keseimbangan. Jangan terlalu menumpu sehingga lupa akhirat. Fala tahmilil mar'a. Jangan sampai dunia itu membawa manusia alal wuqu' fil ma'tham. Membawa manusia sampai terlibat dengan perkara-perkara dosa. Wa aklil haram. Dan juga makan pada benda yang haram. Sebab kadang-kadang bila sampai tertumpu pada dunia ni, langsung tak tanya hukum dah. Langsung tak tanya apa pandangan agama dah. Bahkan kadang-kadang pandangan agama dianggap seperti mengongkong. Pandangan agama dianggap seperti kolot. Kerana begitu orang kata apa, menumpu kepada dunia, nakkan sangat kemewahan dunia, sampaikan boleh terlibat dengan perkara yang diharamkan oleh agama. Makan benda yang haram. Sedangkan di dalam Islam mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Mana-mana daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, neraka akan sambar. Bukanlah semestinya begitu. Mungkin Allah Ta'ala akan ampunkan dia, tapi benda ni diharamkan oleh agama dan boleh membawa ke neraka. Tapi ada manusia kadang-kadang tak peduli, tak takut. Ambil duit yang haram, bawa balik ke rumah, ambil duit rasuah, ambil duit salah guna kuasa, bawa balik rumah, bagi anak makan.
bagi isteri makan. Tak rasa bersalah benda tu. Sedangkan benda tu dibebani dosanya ke atas orang yang terlibat dengannya di hari akhirat nanti. Itulah yang paling kita takut. Kan, seolah-olah dunia ni berjalan, tak ada prinsip. Dia dah dibayar gaji untuk laksanakan tugas dia. Tapi untuk dia proses borang, kena bagi duit pelincir. Nak suruh dia buat kerja dia yang dia dah bayar gaji tu, nak kena bagi duit kopi. Kan? Nak suruh proses projek-projek yang memang orang tu dah layak dapat, kena hulur-hulur sikit. Ini semua benda-benda yang merosakkan. Dan ini semua benda-benda yang merosakkan. Yang baru ni pun, saya kebetulan lah tuan-tuan, diamanahkan untuk jaga universiti. Jadi universiti ni adalah benda-benda yang memang di bawah kuasa saya sebagai pengurusi, orang kata apa, pengurusan tertinggi universiti. Ya, kami beli sistem, integrated system baru ni, bulan 5 baru ni. Kita panggil company bulan puasa untuk bentangkan. Kan, untuk bentangkan dia punya proposal, kita panggil semua company yang terlibat bentang. Lepas bentang, kita shortlist. Kemudian kita bentang lagi. Kita minta dia bentang kali kedua. Semua yang dah di shortlist bentang kali kedua. Nego bajet. Nego harga. Cukup je bajet yang kita dapat, kita nak. Sebab dia semua letak, semua company letak tinggi. Kita nego. Ada satu company bagi. Bila bagi saja, terus kita sign surat. Kita buat keputusan dalam mesyuarat, kita sign surat, kita terus kurniakan. Lepas kurniakan surat tu, dia datang jumpa saya untuk startup, untuk bincang tentang macam mana nak, orang kata apa, modul tu nak dilaksanakan. Dia datang jumpa saya, dia kata terima kasih banyak kerana bagi kami peluang, dan saya rasa inilah tender yang paling mudah sekali kami dapat. Saya kata macam mana pula tu? Bukan datang 2 kali ke bentang? Susah kan? Dia kata tak Ustaz, yang bentang tu kami tak ada masalah. Tapi dia kata kalau dekat tempat-tempat lain, ada tempat yang sebelum nak dapat surat award tu, surat penganugerahan tu, terpaksa juga untuk bagi sikit duit kopi dan sebagainya. Terpaksa juga bagi duit buah meja. Ini semua benda-benda yang menunjukkan orang dah mula tak peduli tentang hukum hakam. Orang tak peduli tentang halal dan haram. Ini benda yang menyedihkan kita. Jadi sebab itu Islam dia ajar kita supaya jangan terlalu tertumpu pada dunia. Jangan terlalu tamak dengan dunia ni. Sampai dok makan benda yang haram, tak perlu. Makanan kita banyak mana sangat kita nak makan sehari. Kan? Banyak mana sangat duit yang kita nak bawa. Tak bawa pun, hari ni mungkin mati. Kan? Jadi kadang-kadang curi sampai berbilion-bilion. Selewing dana kadang-kadang sampai ratus-ratus juta. Untuk apa, tuan-tuan? Amatlah tidak bijak bagi seseorang yang merugikan akhiratnya yang lebih kekal, yang sangat kekal, hanya semata-mata habuan dunia. Hanya kerana semata-mata habuan dunia yang sedikit, yang nikmatnya itu tidak berpanjangan langsung. Jadi kita kena bijak dalam buat keputusan. Ya? Maka sebab itu disebut. Okey. Kemudian dia kata, la in istata'a as-sahabah ay yubalighu fil i'rad 'an ad-dunya wa taraffu' fawqaha wa kana dhalika daruriyan fi waqtihim wal islam yusari'u al-jahiliyah wa huwa bihaja ila rijalin mutafarrighina lahu naqulu la in istata'a dhalik as-sahabatu dhalik fa inna 'amatan nas la yastati'u dhalik. Dan itu merupakan, dia kata, jika sahabat mampu untuk bersungguh-sungguh dalam meninggalkan dunia dan juga tak mau ambil habuan dunia ni. Sebab apa pada waktu tu satu kemestian? Kerana pada waktu tu Islam sangat memerangi jahiliah. Yang mana pada ketika itu, Islam sangat-sangat memerlukan kepada lelaki yang langsung tak peduli pasal kepentingan sendiri. Sebab nak lawan jahiliah ni. Sedangkan manusia keseluruhan yang lain daripada itu, mungkin zaman kita tak mampu nak buat punya sahabat. Tapi setidak-tidaknya, kita jangan jadikan dunia ni akbar hammina. Jangan jadikan dunia ni sebesar-besar wawasan kita, jangan. Kita ada akhirat yang perlu kita fikir.
bal wala yatlubu minhum akthar min al-i'tidal fi hubbi dunya wa tana'um biha. Bahkan tidak dituntut kepada wala yutlabu minhum, tidak dituntut daripada orang ramai ni aksaru, lebih daripada kita seimbang dalam cinta dunia dan mengambil manfaat daripada dia. Iaitu dunia ambil tapi akhirat jangan lupa. Sebab itu Allah Taala kata apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah tapi jangan membazir. Kerana Allah Taala tak suka kepada orang yang membazir. Jadi itu pun sudah memadai bagi kita di zaman ni yang tidaklah, orang kata apa, cabarannya seberat zaman sahabat Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita bersama. Pasal apa dia stop lah ni? Sekejap Recording in progress. Dia tepuk ni pula. Saya nak tengok ni. Soalan. Kalau ada soalan, saya cuba untuk jawab ya. Banyak soalan ni. Assalamualaikum. Screen saya perlu atau doktor dah jadi avatar? Saya dah jadi avatar malam ni. Saya dah jadi avatar. Sebab tu saya jadi warna hijau ni. Kebetulan saya dekat studio Pro Media Tajdid, tuan-tuan. Pro Media ni, saya berhenti. Saya daripada KL ni. Tak sempat sampai ke Perlis. Saya singgah ke Penang kejap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengapakah sebahagian Ustaz tidak mahu memberi penjerahan sesuatu perkara dengan mengambil kira pandangan-pandangan lain, bukan hanya satu pandangan? Adakah disebabkan mereka cetik ilmu, iaitu periksa lulu makbul saja? Mereka suka menjadikan Islam sempit dan kadang-kadang jumud. Yang ni saya tak pasti. Mungkin dia orang tak nak bagi masyarakat pening agaknya. Tapi kalau saya lah, saya punya cara, kalau ada 2-3 pendapat yang saya tahu dalam sesuatu masalah, saya akan bagi tahu. Lepas tu saya akan bagi tahu mana yang tepat menurut pandangan saya. Kita boleh berbeza. Mungkin tuan-tuan tak setuju dengan pilihan saya. Tapi paling tidak kita menghormati dalam perkara yang kita berbeza. Orang lain saya tak pasti lah. Kan? Orang lain saya tak pasti. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila Nabi makan beramai-ramai, adakah Nabi baca doa untuk kumpulan ataupun secara individu? Nabi baca bismillah dan Nabi makan. Riwayat yang doa makan ni, riwayat yang tidak sahih daripada Nabi SAW. Allahumma barik lana tu tak sahih. Tapi boleh ke kalau saya nak baca, Ustaz? Doa ni boleh baca. Cuma jangan sandarkan kepada Nabi SAW kerana ia tidak sahih. Ia adalah riwayat yang mungkar. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pilihan raya dah dekat. Kempen banyak membuka aib. Fitnah, kebatilan, bermahajalela. Ini boleh menyebut kemurkaan Allah. Boleh Ustaz komen? Tak ada komen apa. Betul. Benda yang mungkar adalah mungkar. Jangan buka aib peribadi orang. Tapi kalau perkara-perkara mungkar yang terbuka, kita nak perangi rasuah, dia telah melakukan kesalahan rasuah, mencuri duit rakyat, yang ni kita kena bongkarkan kerana ia adalah maslahah umum supaya rakyat dapat memilih calon yang amanah dan adil. Tapi dilondeh perkara-perkara yang tak sepatutnya, dilondeh perkara-perkara yang peribadi, yang ni tak perlu. Yang ni tak perlu. Simpan. Benda peribadi simpan. Dan lebih baik kalau kempen politik ni bukan londeh-melondeh, tetapi menceritakan wawasan sendiri. Apakah manifesto yang saya nak buat? Bukan manifesto tipu, manifesto yang betul-betul. Sebab kita bukan kena bening juga jadi pemilih ni. Buat manifesto lepas tu tak berjaya. Sebab apa? Manifesto bukan kitab suci. Pening juga kepala kita. Kerana kita nakkan satu kerajaan yang ada integriti, yang cakap dan buat apa yang dia cakap. Assalamualaikum Dr. Uzaimi. Waalaikumsalam. Sah tak salat jika terlupa nak angkat jari telunjuk waktu tahiyat? Jawapannya sah. Kerana mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud merupakan perkara yang sunat, bukanlah termasuk dalam perkara yang rukun. Wallahualam. Ini sunat. Sunat angkat jari telunjuk kanan. Kan? Sebab ada orang, dia ingat angkat jari telunjuk ni boleh tukar-tukar. Jadi dia gatal kat tangan ni, dia tukar. Dia kata macam mana saya nak garu tangan ni kan? Macam mana saya nak garu tangan ni? Tangan kiri dia gatal. So dia pun angkat jari telunjuk tangan kiri, dia garu. Tak. Kanan saja. Kanan saja. Telunjuk kanan saja. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Di sebuah
tempat luar dari tanah air kita telah berlaku situasi di mana imam masjid mengadakan kunut nazilah di setiap waktu salat fardu hingga sejak musim Covid sehingga kini walaupun musim Covid telah berakhir dan di negara tersebut dan dunia amnya. Negara tersebut juga dikelas secara jelas bahawa bebas Covid. Jadi kalau dah bebas, tak payahlah kan? Sebab Nabi SAW hanya membaca doa kunut nazilah itu waktu musibah berlaku. Jadi bila musibah dah habis, jadi tidak ada lagi doa kunut nazilah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Since PRU dah dekat ni, boleh beri panduan pemimpin bagaimana yang kita pilih untuk cara Islam. Adakah kalau tidak ada calon yang memenuhi kita tersebut, kita tak perlu mengundi? Jazakumullah khair. Memilih pemimpin adalah fardu kifayah. Memilih pemimpin ni benda yang perlu. Sebab dengan adanya pemimpin, maka adalah hukum yang akan terlaksana yang melibatkan pemerintahan. Sebab Islam ni dia ada hukum hakam yang hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Kutip zakat umpamanya. Kan, nak implementasikan amar ma'ruf nahi mungkar umpamanya. Nak laksanakan hukuman hudud umpamanya. Ini perlu pemerintah. Jadi macam mana nak pilih pemerintah? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kamu ingin untuk jadikan sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan amanah. Jadi orang hari ini dia kata nak ikut parti mana Ustaz? Tak tahulah, saya tengok tuan-tuan. Nak pilih parti, ikut parti ni susah. Saya kempen lepas ni tengok calon lah tuan-tuan. Yang mana calon yang memang buat kerja betul-betul, kita bagi. Yang mana calon yang merapu, parti mana pun kita tolak. Kalau dah memang rasuah, kita tolak. Kerana calon, kalau kita pilih ikut parti pun sekarang dia pun boleh lompat. Tak tahulah, akta lompat parti dah diluluskan ke belum. Tapi, pilih calon tu lebih baik. Sebab lepas daripada itu, dia orang mungkin boleh pakat untuk pakat dengan orang lain. Sebab kita pun sekali undi 3 Perdana Menteri kita dapat. Kan, tahun PRU yang lepas. Jadi, pilih ikut calon lebih baik lah. Jika seseorang masa berdoa dan bertaubat ada menyebut aku berjanji tidak akan buat lagi dengan bersungguh-sungguh, adakah dikira nazar? Tidak. Tidak. Nazar ni bila dia kata aku bernazar demi Tuhan, barulah dikira nazar. Jika solat sunat atas motosikal atau kereta, adakah syarat wajib menghadap kiblat, lebih-lebih lagi masa takbiratul ihram? Kalau dia berada luar daripada kawasan dia boleh solat dia dalam kenderaan. Solat sunat dalam kenderaan. Adakah perlu memandang kiblat waktu takbiratul ihram? Khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan ya, kerana ada riwayat. Tetapi riwayat ini, lafaz yang mengatakan Nabi menghadap kiblat dulu dan mengangkat takbir adalah riwayat yang tidak sahih. Tambahan itu tidak sahih. Cuma, kalau nak solat di atas kenderaan ini, solat sunat di atas kenderaan, di luar daripada kawasan kita. Kita keluar daripada kawasan kita, kita orang Petaling Jaya contohnya. Kita keluar pergi ke Shah Alam, kita keluar pergi ke Rawang, kita boleh solat dalam kenderaan solat sunat, tetapi pastikan keselamatan. Macam mana orang nak semayang sunat kalau dia sedang menunggang motosikal? Kalau dia bonceng tak apalah juga. Tapi kalau dia tunggang macam mana? Bahaya. So tak perlulah. Sama juga kalau dia memandu. Kalau dia penumpang tak apa. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak beritahu dengan rakan-rakan yang bacaan Yasin ramai-ramai setiap hari Jumaat tak sahih? Sebab di tempat kerja perkara ni macam rutin setiap Jumaat. Takut salah cara tegur. Ada yang kecil hati. Bagi tahu dia, Nabi SAW anjurkan baca surah Kahfi. Yasin tu tak sahih. Baca surah Kahfi. Kita nak ikut Nabi, kita ikut apa yang Nabi buat. Ini pahalanya lebih banyak. Ini pahalanya lebih besar. So kita pergi ke arah positif. Jangan kita kata kat dia, ni buat bid'ah masuk neraka. Buat benda ni memang confirm dalam neraka. Sebelah Abu Jahal tempat tu lah. So dia akan jadi tak harmoni. So kita kempen sesuatu yang lebih baik. Orang akan terpesona insya-Allah. Jika seseorang tersalah isi borang cukai sehingga menyebabkan pengurangan cukai, adakah dikira berdosa jika tak betul kan? Kalau dia tersilap dan memang dia tak tahu, insya-Allah Allah Ta'ala akan tak salahkan dia lah. Sebab dia memang tak tahu, dia memang tak sedar, Allah Ta'ala akan ampun. Inna Allah tajawaza an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Nabi kata dalam hadis, Allah Ta'ala ampunkan dosa umatku yang tersilap, yang terlupa dan juga yang dipaksa sehingga dia tak ada pilihan lagi.
Tapi kalau sengaja dia menipu dan memberikan penyaksian palsu, yang ni yang bermasalah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah tu jelas soalan yang saya nampak ada kat dalam inbox ni. InsyaAllah kalau saya terlepas, saya minta maaf. Kalau ada soalan-soalan yang terlepas, InsyaAllah boleh tanya lagi pada kuliah akan datang. Sebab malam ni agak banyak sikit soalan yang ditanya. Jadi saya berhenti dulu di sini. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Saya ucapkan terima kasih banyak pada penganjur, pada Datuk Syekh Hamid, Johan, Haji Shah, Haji Hamid, Tan Sri Azman, kan, dan juga Datuk Rozan. Moga Allah Ta'ala berkati mereka. Terima kasih juga pada yang hadir. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama. Wa antum Jazakallah Ustaz. wa antum jazakumullah khair. Tan Sri. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa antum jazakumullah khair. Kenapa dia hijau?